Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim Al-Azizil Hakim. Wa ba'du, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang bersama pada malam ni rahimakumullah. InsyaAllah kita teruskan pertemuan mingguan kita untuk membaca kitab Safinatun Najah Fima yajibu 'alal 'abdi li maulahu, pada membicarakan ilmu fiqh. Dan insya-Allah hari ini kita sambung pada tempat yang kita berhenti sebelum ini, iaitu tajuk yang baru hari ini lah, faslun fi nawaqidil faslun nawaqidul wudu, fasal yang membicarakan perkara-perkara yang membatalkan wudu. Insya-Allah malam ini kita akan selesaikan tajuk ini dulu. Saya baca dulu matannya. Qala asy-syaikh, berkata tuan pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun nawaqidul wudu, nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Fasal pada membincangkan perkara-perkara yang membatalkan wudu, perkara pembatal wudu ada 4 perkara. Dalam kitab ini Tuan Syekh sebut perkara membatalkan ni ada 4. Sebahagian kitab yang lain dalam mazhab Syafi'i, antaranya Matan Abi Syuja', menyebut sebanyak 5. Perbezaan dia hanyalah ataupun adalah pada cara mengira perkara yang menghilangkan akal. Nanti kita akan tengok. Tuan Syekh masukkan sekali tidur dengan hilang akal sebagai satu kiraan. Baik. Jadi sebahagian kitab yang mengira perkara membatalkan wuduk di sisi mazhab Imam Syafi'i ini sebanyak 5 perkara. Sebabkan mereka ataupun para ulama yang mengira dengan 5 itu membezakan antara tidur satu, kemudian hilang akal itu satu yang lain. Baik, al-awwal, perkara pertama, pembatal yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, ma kharaja minas sabilaini min qubulin au duburin rihin, ma kharaja minas sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu, tak kisah sama ada angin ataupun selainnya, illal maniyah. Yang pertama adalah apa sahaja yang telah keluar daripada 2 jalan, iaitu daripada kubul atau dubur. Sama ada benda yang keluar itu berupa angin
atau selainnya, sama ada angin atau selainnya, kecuali air mani. Itu yang pertama. Kita baca dulu matannya. As-tsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi. Yang keduanya adalah disebabkan kehilangan akal, kehilangan kemampuan akal. Ini kehilangan akal, itu sebut hilang akal lah. Hilang akal disebabkan tidur atau selainnya. Illa nauma, dalam sebahagian matan, sebahagian nuskhah kita akan tengok illa nauma qa'idin, ada tambahan qa'id, orang yang duduk, kecuali tidur orang yang duduk, mumakkinin, mumakkin maksudnya teguh dan tetap, maq'adahu minal ard, kecuali tidur seseorang yang menetapkan papan punggungnya ke bumi, yakni tidur duduk. Kita akan hurai satu-satu dah. Kita baca matan dulu. As-sadisu, yang ketiga, perkara ketiga yang membatalkan wuduk di sisi mazhab Imam Syafi'i ini, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin, bertemunya, bersentuhnya kulit, dua kulit, seorang lelaki dan perempuan, kabiraini, dan kedua-dua pihak itu sudah sampai kepada peringkat umur yang disebut kabir, ajnabiyaini, dan kedua-dua mereka itu adalah orang ajnabi, min ghairi hailin, tanpa ada penghalang, ini tanpa ada pelapik. Kat terjemahan tu dia terjemah yang ketiga adalah pertemuan dua kulit, milik lelaki dan perempuan. Yang kedua-duanya adalah, diterjemah kat sini adalah dewasa. Kita akan sebutlah, kita akan kupas. Yang kedua-duanya bukan mahram dengan tanpa penghadang, tanpa ada pelapik. Ar-rabi'u, dan yang keempat, massu qubulil adamiyyi aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butulil asabi'i. Yang keempat, pembatal yang keempat adalah sentuhan terhadap qubul, kepunyaan seorang manusia, ini anggota kemaluan dia, atau halaqah duburnya, ataupun menyentuh halaqah duburnya dengan menggunakan perut tapak tangan atau perut bagi jari jemari. Ini empat perkara yang membatalkan wuduk di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ni, cara kita berbincang dan muzakarah untuk matan ini, kita fokus kepada menghuraikan matan itu secara asas, dan kita bawa sedikit sebanyaklah perbahasan yang berkaitan dengan amalan-amalan seharian kita lah, yang berkaitan dengan tajuk yang kita sedang bincang. Jadi di sisi mazhab Imam Syafi'i ini, perkara yang membatalkan wuduk hanyalah 4 perkara ini saja, ataupun 5, sebagaimana yang kita sebut tadi. Dan kita sebut beza 4 dan beza 5 itu hanyalah pada sudut cara kiraan. Jadi lain pada ini tidak termasuklah dalam perkara yang membatalkan wuduk. Dan apabila berlaku salah satu daripada perkara yang 4 ini secara yakin, maka batallah wuduk seseorang itu. Bila batal wuduk, maka kita sedang berada dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil. Baik, yang pertamanya, saya tengok di terjemahan teruslah. Perkara pertama adalah apa sahaja yang telah keluar daripada dua jalan, jalan depan dan belakang. Ini dua-dua kemaluan dia, qubul ataupun dubur. Itu qubul dan dubur. Sama ada yang keluar itu perkara angin ataupun selain daripada angin, sama ada cecair, pepejal dan sebagainya. Sama ada perkara itu perkara biasa keluar ataupun perkara yang jarang-jarang keluar. Maksudnya pendek kata, apa sahaja yang keluar
daripada kedua-dua jalan itu, sama ada angin ataupun lain daripada angin, cecair ataupun perkara yang kita kata pepejal ni lah, boleh jadi keluar batu, boleh jadi keluar ulat dan sebagainya, semuanya membatalkan wuduk. Semuanya membatalkan wuduk. Baik. Jadi perkara itu kita dah sebut sama ada dia bersih, yang keluar tu benda yang suci pun membatalkan wuduk. Yang keluar itu perkara najis juga membatalkan wuduk. Yang keluar itu perkara-perkara yang jarang keluar, ataupun yang biasa keluar, air kencing, yang jarang keluar seperti darah dan sebagainya, juga membatalkan wuduk. Apa sahaja yang keluar daripada kedua-dua jalan ini membatalkan wuduk seseorang itu, kecuali keluarnya air mani. Kecuali keluarnya air mani milik seseorang itu sendiri. Air mani seseorang itu sendiri apabila keluar, dia termasuk dalam perkara yang mewajibkan mandi. Dia tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Jadi apabila berlaku keluar perkara itu secara yakin, batallah wuduk seseorang itu. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan nawaqid dalam matan ni, nawaqid maksudnya perkara-perkara yang menyebabkan tamatnya wuduk seseorang. Tuan Syekh kita dalam Tuan Syekh Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam syarahnya Nailul Rajab menyebut maksud nawaqid di sini adalah al-asbab, perkara penyebab yang menyebabkan yantahi al-wudu, tamatnya wuduk seseorang, berhentinya, selesai stoplah, batallah wuduk seseorang dengan wujud salah satu daripada empat ini. Jadi yang dikatakan perkara-perkara yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan ini, itu termasuk dalam perkara yang batal lah, perkara yang membatalkan wuduk. Baik, yang kedua, perkara kedua adalah kehilangan akal disebabkan tidur atau selainnya. Ini yang kita sebut tadi. Kata Tuan Syekh kita gabung sekali kira. Tidur dia letak satu letak bersama dengan hilang akal. Sebahagian kitab, khususnya kita tengok matan Abi Syuja' ni, Tuan Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' pisahkan. Tidur diletakkan satu tajuk atau satu nombor, satu kiraan. Hilang akal letak sebagai satu kiraan yang lain. Ala kulli hal, tak kisahlah. Jadi kalau tidur seseorang itu, batallah wuduk dia. Kalau pengsan, hilang akal, pengsan, mabuk, juga termasuk dalam kategori hilang akal, pun batal wuduk. Termasuk jugalah disebut kena sawan dan sebagainya, yang perkara yang penyakit yang menyebabkan hilang akal, maka batallah wuduk. Sebab apa? Hilang akal dengan sebab mabuk, dengan sebab pengsan, dengan sebab pitam, dengan sebab yang lain adalah lebih kukuh hilang akal itu berbanding dengan tidur seseorang itu. Jadi tidur membatalkan wuduk. Ukuran ataupun tanda tidur ini ialah telah tertutupnya pendengaran. Jadi saya tak dengar apa langsung dah, tu tidurlah tu. Kalau dia khayal ataupun dia tengah mengantuk, tu, tanda mengantuk ni dia masih mendengar apa bunyi yang sampai ke telinga, tapi dia dah tak boleh proses, tapi dia yakin dia masih dengar. Orang kita dengar khutbah lah kan, bagi orang-orang yang pergi masjid, dengar khutbah tu tapi tak, dia tanya balik apa yang dengar tak tahu. Sebab apa? Sebab dia jadi masa dengar tu tengah mengantuk, tapi belum tidur lagi. Sebab bunyi masih masuk ke telinga, ketika itu masih belum tidur. Tapi bila dah tertutup telinga tu, masih dah tak bunyi langsung dah, itu tidurlah tu. Itu tanda dia tidur. Yang lain-lain selepas daripada tertutupnya telinga tu, dia cuma kita kata petanda, petunjuk, menunjukkan lebih jelas lah tidur. Mimpi tu lebih jelas lah tidur. Tapi tak semestinya dengan mimpi. Asalnya berlaku tertutup pendengaran tu tanda dah tidur. Jadi tidur ni, tidur berbaring, mengiring, meniarap,
bahkan tidur dalam keadaan berdiri, semuanya batal wuduk belaka. Asal kata tidur, semua batal wuduk belaka. Kecuali satu saja yang dikecualikan oleh Tuan Syekh tadi, kecuali illa nauma mumakkinin, kecuali tidur orang yang tetap punggungnya. Sebab tu saya sebut tadi, dalam sebahagian nuskhah, bahkan sebahagian nuskhah yang disyarahkan oleh Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri juga dalam Nailul Raja' ni, menambah kalimah qa'id, tidur yang duduk, tidur duduk. Jadi tidur dalam posisi duduk, apa-apa sahaja posisi duduk lah, duduk dalam keadaan bersila, duduk dalam keadaan, asalkan masih lagi termasuk dalam kategori duduk, ini duduk atas kursi dan sebagainya, dan sifatnya sifat qa'id, sifat orang yang duduk, maka tidur dalam keadaan begitu, sekiranya tetap punggungnya daripada minal ard, daripada tanah. Ini tanah kat sini disebut secara ghalib lah, secara kebiasaannya kita duduk atas tanah lah. Jadi maksudnya apa sahaja lapik yang kita duduk tu, sama ada kita duduk atas kursi, sama ada kita duduk atas lantai dan sebagainya, asalkan papan punggung seseorang yang tidur itu tetap di atas lapiknya tadi, tetap di atas kursi, tetap di atas lantai, tetap di atas tanah, sehinggalah dia bangun semula masih tetap di tempat yang sama, tidak terangkat, maka wuduk tidak terbatal. Wuduk tidak terbatal. Walaupun tidurnya itu adalah tidur yang nyenyak. Sebab ini satu yang dikecualikan daripada perkara membatalkan wuduk disebabkan oleh tidur. Jadi yang dimaksudkan tidur tetap punggung itu adalah tidur duduk. Ada setengah yang mungkin belum ataupun kadang-kadang dia keliru. Dia ingat bila dia tidur baring, punggung tu tetap, dia sedang balik masih berbaring juga, dia kata tak batal. Ada. Ini tidur yang dikecualikan itu hanyalah tidur duduk, tidur duduk sahaja. Yang dikecualikan itu hanyalah tidur duduk sahaja. Jadi yang dimaksudkan mumakkin, yang dikatakan mumakkin ialah tetap itu, yang ini tidak ada, orang kata papan pun, kita sebut papan punggung lah, punggungnya itu dengan tanah tidak ada rongga, tidak ada ruang. Kalau terangkat, batal lah. Bila terangkat saja batal wuduk, ataupun berubah saja kedudukan punggungnya ketika tidur, sedap-sedap dah duduk tempat lain, maka batal lah wuduk orang yang tidur tu tadi. Jadi tidur dalam keadaan berdiri, berdiri dia terlelap tu maksudnya terlelap cukup sifatnya telinga dah tertutup, maka dikira batal lah wuduknya tadi. Begitu juga au ghairihi, hilang akal dengan yang lain daripada tidur, kita dah sebut tadi, pengsan, mabuk dan lain-lain penyakit dan sebagainya yang menyebabkan hilang akal juga membatalkan wuduk. Itu perkara yang kedua, selepas daripada perkara yang kita kata keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Yang kita sebut tentang keluar sesuatu itu, apa sahaja keluar lah, keluar saja. Masuk tidak semestinya membatalkan wuduk lagi. Masuk sesuatu boleh jadi tak batal. Dia ada beza dengan puasa. Bila masuk, kebiasaan dalam bab puasa, bila masuk sesuatu melalui dua lubang kemaluan itu membatalkan. Kalau dalam bab wuduk, sesuatu yang keluar, sesuatu yang keluar. Okey. Jadi masuk dalam tajuk wuduk ni belum tentu batal lagi. Kita tengoklah benda apa yang masuk tu. Contohnya dia masukkan alat untuk suntik ubat daripada lubang kemaluan itu. Masuknya itu saja belum batal lagi sekiranya tidak wujud perkara-perkara batal yang lain lah. Contohnya dia guna alat tu tak sentuh kemaluan tadi, cuma dia cucuk saja masuk melalui lubang kemaluan itu, belum batal lagi. Tapi bila dia tarik saja keluar, bila dah keluar maka batal lah. Sebab cukup sifat keluar sesuatu, Baik, yang ketiga, perkara batal wuduk yang ketiga
di sisi mazhab Imam Syafi'i ini ialah pertemuan dua kulit. Bersentuh lah, maksudnya pertemuan ni bersentuhan lah. Bersentuhnya dua kulit, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan yang kedua-duanya adalah dewasa. Ini diterjemah ni, pihak terjemahan kita dewasa. Maksud dewasa kat sini sebab dia diterjemahkan daripada kalimah kabira ini. Kedua-dua lelaki dan perempuan itu bersentuhan kulit, dua orang lelaki dan perempuan yang kabir, kabira ini, kedua-dua orang itu sudah besar. Kabira ini di sini maksudnya bukan semestinya baligh. Tak semestinya dua-dua orang tu kena baligh. Maksudnya sudah tak semestinya orang perempuan itu sudah haid. Dan tidak semestinya juga pihak lelaki itu sudah keluar mani dan sebagainya, belum baligh lah. Kalau dua-dua pihak sudah baligh itu confirm batal. Confirm batal. Tapi kalimah kabira ini di sini maksudnya walaupun seseorang itu yang salah seorang daripada pihak yang bersentuhan itu belum baligh lagi. Ini bila kita tanya contoh dia sudah bukanlah tanyalah, sekiranya orang perempuan contohnya dia belum melihat tanda-tanda baligh ni, belum ada haid dan belum keluar mani, tetapi dia sudah mencapai satu peringkat umur yang di sisi fuqaha ni disebut sebagai kabir. Kabirah, kabir di sini maksudnya dia dah capai satu tahap umur apabila orang lelaki yang normal, orang lelaki jantina sebaliknya yang normal, lihat pada dia ada kecenderungan hati. Maksudnya dia dah capai umur yang setengah ucapan orang tu tadi disebut sudah bertubuh. Maksudnya bentuk badan tu dah nampak seperti orang sudah dewasa. Walaupun belum baligh, tapi zahir tubuh orang perempuan ni tadi sudah menampakkan ini, orang kata dia sudah masuk, sudah matang. Matang kita guna perkataan matang lah. 12 tahun, 13 tahun. Boleh jadi orang perempuan belum baligh lagi. Begitu juga orang lelaki. Bila sebut kabir bagi orang lelaki dalam bab perkara yang membatalkan wuduk ni, boleh jadi dia belum baligh lagi. Ini dia belum capai umur 15 tahun. Dan dia belum keluar mani lagi, jadi dia belum mukallaf lagi. Tapi dari segi tubuh badan dia dah besar, dia dah tinggi, dan juga tanda dia ukuran dia, apabila orang perempuan tengok kepada orang lelaki yang berumur tadi, orang yang waras, sudah ada orang kata kecenderungan. Sudah ada kecenderungan. Kecenderungan tu maksudnya kecenderungan yang normal lah. Dia tengok ini dia dah merasa malu. Dia dah orang kata tengok umur ini dia pun tak boleh lah. Kita kata dia pun segan nak duduk depan tanpa jaga adab dan sebagainya. Dia tak orang kata dah datang, dia tak sama dengan kita tengok budak lelaki, tengok budak kecil perempuan. Ukuran yang kata kabir ini ialah sudah mencapai satu peringkat umur yang walaupun belum baligh, tapi umur itu menyebabkan jantina sebaliknya yang normal itu sudah ada kecenderungan pada satu sama lain. Disebut kecenderungan tu bukan maksud cenderung sungguh-sungguh. Kita kata umur itu. Umur itu secara ghalibnya apabila jantina yang sebaliknya lihat, dia akan ada kecenderungan hati kepada satu pihak, salah satu pihak itu tadi. Dan kita sebut ghalib itu maksudnya pada orang-orang yang normal, pada orang-orang yang ada, orang-orang yang waras lah. Kalau kita tak ambil kira orang tak normal ni, orang-orang tak normal ni boleh jadi dia tengok yang kita tengok zaman kita sekarang ni lah, orang-orang yang ada masalah jiwa ni, boleh jadi dia tengok budak 2-3 tahun pun dia sudah ada kecenderungan yang perkara yang dilarang oleh syarak. Itu sebab dia tak normal, jadi kita tak kira. Jadi balik pada yang dimaksudkan kabir itu tadi, apabila kedua-dua pihak itu mencapai umur minimum ini, dan umur itu bukan satu umur dengan nombor, tapi dia kata anggaran lah. Jadi kedua-dua pihak itu batal. Kalau salah satu pihak tak mencapai tahap itu, ataupun tak mencapai umur itu tadi, tidak mencapai tahap yang dikatakan kabir, maka tidaklah batal wuduk
kedua-dua pihak tu tadi. Contohnya budak kita yang dewasa bersalam dengan budak kecil perempuan umur darjah 1, darjah 2 ataupun lebih kecil lagi, dan budak kecil, budak-budak, maka tidak batal. Sebab apa? Sebab salah satu pihak tu tidak mencapai tahap umur tu tadi. Begitu juga kalau seorang perempuan bersalam dengan budak lelaki umur 5 tahun, 6 tahun, seorang perempuan dewasa bersalam dengan budak kecil, budak lelaki, tidak batal wuduknya. Sebab apa? Sebab salah satu pihak tidak mencukupi syarat kabir itu tadi. Dan syarat yang kedua, setelah mencapai tahap umur yang dikatakan kabir itu, kabirain ini tadi, mestilah ajnabiyain. Mestilah kedua-dua mereka itu ajnabi. Maksudnya kedua-dua itu adalah bukan mahram. Kalau kedua-dua pihak sudah capai umur dewasa dan matang, tetapi mereka adik-beradik, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan, tidak membatalkan wuduk. Anak dan ibu, bapa dan anak, menantu dan juga mertua, semua yang kita panggil mahram, mahram secara takbid ini, mahram secara berpanjangan sehingga kiamat ini, maka ianya tidak membatalkan wuduk, tidak membatalkan walaupun bersentuhan antara kulit lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat yang kedua pula, itulah ajnabi. Mestilah kedua-duanya itu ajnabi. Jadi bila bersentuhan kulit secara yakin, dan pasti, dua pihak ni tadi, ini orang lelaki dan perempuan, rajul wa imra'ah, lelaki dan perempuan, kabirain, dan dua-dua pihak itu sudah mencapai umur yang dikatakan kabir tadi, dan kedua-dua mereka adalah ajnabi, maka batallah wuduk. Untuk masalah bersentuhan kulit ini dikecualikan beberapa perkara. Dan kita bila kita baca fiqh ni, kita kena faham satu perkara lah. Dia kadang-kadang perbahasan tu nampak macam sama, tapi boleh jadi ada perbezaan. Sebagai contoh, yang kita katakan kat sini, kita sedang bincang tentang perkara batal wuduk. Kita sedang bincang dari sudut membatalkan wuduk, perkara batal wuduk. Dikecualikan daripada kulit ini beberapa perkara, antaranya dikecualikan kalau yang bersentuhan itu salah satunya bukan kulit. Apa dia? Kuku. Itu kuku. Yang keduanya gigi. Yang ketiganya rambut dan bulu-bulu. Jadi kalau bersentuhan, contohnya satu pihak itu dia pegang dengan kulit dia, semua ni kulit lah ni, tetapi dia pegang rambut, yang dia bersentuh adalah dengan rambut, maka tak batal lah wuduk kedua-dua pihak. Sebab yang bersentuhan itu bukan dua kulit, tetapi satu kulit bersentuhan dengan satu yang dikecualikan, itulah rambut. Okey, ini kita bincang dari sudut perkara batal wuduk. Tetapi dari sudut haram menyentuh tu satu tajuk lain. Ini kita kata kita kena bezakan. Jangan pula bila dia kata, oh ustaz, kalau begitu sentuh rambut perempuan yang bukan ajnabi tidak batal wuduk, adakah masuk boleh sentuh? Ada, itu tajuk lain. Ini masuk bawah tajuk bersentuhan ataupun menyentuh. Menyentuh cerita lain, hukumnya tetap haram. Sebab apa? Ini adalah bukan mahram dan sebagainya. Jadi yang kita sedang bincang dari sudut perkara batal. Jadi yang batal ini, bersentuhan itu dikecualikan. Dikecualikan kita sebut tadi, yang pertamanya dikecualikan gigi. Okey, dikecualikan gigi. Yang keduanya dikecualikan rambut dan bulu-bulu. Dan yang ketiganya dikecualikan kuku. Jadi kalau kata contoh, seseorang tu dia sentuh, orang tu senyum, dia pergi sentuh gigi, bukan nak suruh, kita nak suruh kalau berlaku gitu, ataupun dia sentuh betul-betul kena pada kuku,
ataupun dia usap rambut lah isterinya, maka tidak batal lah wuduk kedua-dua pihak. Sebab apa? Sebab tidak bersentuhan dua kulit tadi. Jadi yang menyebabkan pembatal yang ketiga ni mesti bersentuhan kulit, bersentuhan kulit. Selain daripada 3 perkara itu, kita ambil secara mudah lah, tidak mengambil kira khilaf-khilaf yang ada dalam mazhab kita ni. Kita anggap kesemuanya batal lah. Sentuh gusi, sentuh lidah, sentuh daging dan sebagainya, semua itu termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk. Baik. Jadi untuk yang ketiga tu kita dah sebut dia mesti ajnabi dan mesti jantina yang berbeza dan juga mesti capai tahap umur yang kita kata kabir tadi. Yang terakhirnya, perkara yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk yang keempat, ar-rabi'u massu. Yang tadi iltiqa, iltiqa. Sebahagian kitab yang ni disebut lamsu, lamsur rajul. Lamsun, al-lamsu maksudnya bersentuh, sentuh. Kalau yang keempat ini massu qubulil adami, massu, perkataan massun dia lebih khusus daripada sekadar bersentuhan. Dia tak sama dengan lamsun, dia tak sekadar bersentuh, tapi dia apa kita panggil memegang, memegang. Massu qubul, menyentuh kemaluan al-adami, menyentuh kemaluan manusia, mesti manusia. Au halqati duburihi, ataupun menyentuh halaqah dubur. Halaqah dubur tempat keluar najis itulah. Tempat keluar najis, bukan daging punggung. Daging punggung tu tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan sekiranya dipegang, sekiranya disentuh. Tetapi halaqah dubur ni tempat keluar najis tu sendiri. Bahagian tempat keluar najis tu yang disebut halaqah dubur. Sekiranya menyentuh kemaluan, jadi bagi lelaki yang dikatakan menyentuh kemaluan itu adalah batang kemaluan dia. Kita sebut apa dia panggil zakar dia itulah, qasabuz zakar tu, dia punya batang kemaluan tu. Menyentuh daripada pangkal itu sehingga ke hujung, itu yang batal. Adapun yang bahagian kita panggil dalam sains disebut skrotum ataupun telur itu sentuh di situ tidak membatalkan. Di bawah tajuk sentuh lah, di bawah tajuk sentuh. Adapun bagi wanita, bahagian yang dikatakan faraj, kemaluan perempuan itu, kemaluan perempuan itu sendiri. Jadi 3 lah, sentuh kemaluan lelaki, yang ni batang kemaluannya, dan juga faraj wanita, dan juga halaqah dubur. Menyentuh dan pegang dengan apa? Bi batnir rahah, batnu, yang ni dipanggil apa? Ar-rahah ni. Ini ar-rahah ataupun al-kaf, bi batnir rahati au butunil asabi', ataupun perut jari. Perut dipanggil perut ni bahagian dalam dia lah. Ini bahagian dalam. Ini bahagian dalam. Batnun. Yang belakang ni dia panggil apa? Bukan batnun lah. Yang belakang ni bahagian luar. Okey. Jadi kawasan yang dikatakan menyentuh kemaluan ini, memegang kemaluan, adalah dengan tapak tangan, bahagian dalam tapak tangan, batin. Batin bahagian dalam. Yang ni lah yang bahagian dalam ni. Jadi yang mana bila kita letak ni dua tapak tangan ni, dan kita tekan sedikit, ma'atahamulin yasirin, kita tekan secara biasalah, secara perlahan, yang bersentuhan itu, kawasan itulah yang apabila kita pegang dan kita sentuh kemaluan dengan bahagian itu, bahagian yang bila kita tekan ni dia bersentuh, inilah yang membatalkan wuduk. Kalau buat ibu jari kita buat beginilah, yang bersentuh. Jadi bila kita buat begini, ada bahagian yang tak kena ni. Dia bahagian ini tak termasuk daripada perkara yang boleh membatalkan wuduk sekiranya kita sentuh kemaluan. Itu juga yang di keliling ni, yang di celah-celah ni, celah-celah ini. Ini juga bila kita guna yang ini untuk menyentuh kemaluan, juga tak membatalkan.
Begitu juga dengan di belakang tapak tangan, dan juga anggota-anggota tubuh yang lain menyentuh kemaluan tadi, qubul ataupun halaqah dubur, itu semuanya tidak membatalkan wuduk. Tak habis lagi ni, kena bagi faham betul-betul. Ini di bawah tajuk, memegang kemaluan. Jadi yang dikatakan memegang kemaluan tu bahagian anggota yang kita sebut tadi. Jadi untuk memegang anggota kemaluan ni, dia tidak disyaratkan untuk berlaku di antara dua pihak. Okey, tak disyaratkan untuk berlaku antara dua pihak. Maksudnya kita sentuh kemaluan kita sendiri pun di sisi mazhab Imam Syafi'i, dia orang lelaki menyentuh batang kemaluannya, begitu juga orang perempuan menyentuh farasnya, ataupun orang lelaki atau orang perempuan menyentuh halaqah duburnya sendiri dengan bahagian yang kita sebutkan tadi, maka batallah wuduk dia. Tetapi kalau dia sekadar sentuh dengan hujung jari, tidak membatalkan wuduk. Sebab hujung jari itu dipanggil ru'usul asabi', kepala-kepala jari ni. Tak termasuk, tak kena bila kita sentuh begini kan. Jadi yang ni terkeluar daripada senarai perkara yang boleh batal wuduk dengan memegang kemaluan. Begitu juga dia guna bahagian tepi ni untuk dikepit kemaluan dia. Ini selalu orang buat teka-teki ataupun buat trik lah. Bila tanya soalan, kadang kita tak fokus. Jadi ditanya soalan, dia kata lepas kencing, jadi dia nak basuh kemaluan tu, dia pegang begini, dia pegang dengan kawasan ini. Itu cikgu tanya batal ke tidak. Orang yang tak fokus, dia kata tak batal sebab sentuh pegang dengan bahagian kawasan sini. Kita kata tak batal macam mana, sedangkan dia baru kencing saja. Ni dia boleh jadi batal sebab lain. Tapi dengan sebab semata-mata pegang itu memanglah tak batal, tapi dia dah batal dengan sebab lain tadi. Jadi kalau pada satu pihak. Tapi kalau bersentuhan antara dia pegang kemaluan tu, kemaluan jantina yang lain yang masuk bawah nombor 3 tadi, kalau batal yang ketiga, batal sebab yang ketiga lah. Boleh jadi kerana rawatan dan sebagainya, dia pegang tanpa lapik, kemaluan pihak yang lain, maka walaupun dia sentuh dengan dia belakang tapak tangan ke ataupun dengan celah-celah ni ke, semua akan akan bawa kepada batal juga, sebab ambil kira bersentuhan kulit dua lelaki dan perempuan. Jadi tidak disyaratkan untuk yang pembatal yang keempat tu di antara dua pihak, dan yang keduanya tidak disyaratkan juga mencapai umur itu, mencapai umur kabir tadi. Jadi kalaulah seorang bapa ataupun seorang ibu membasuh kencing ataupun membasuh qada hajat anaknya tadi, anak tu baru umur 1 tahun 2 tahun. Jadi bila dia basuh itu, dia guna bahagian depan dia dan dia menyentuh kemaluan anaknya itu, anaknya sendiri, mahramnya sendiri. Begitu juga anak itu bukan setakat anak, bahkan kecil tak cukup umur lagi, tetap membatalkan wuduk, tetap membatalkan wuduk pihak yang menyentuh itu, pihak yang menyentuh tadi. Jadi dia bahagian menyentuh dan memegang kemaluan ini, dia tidak disyaratkan antara dua pihak, bahkan menyentuh kemaluan sendiri juga membatalkan. Begitu juga tidak disyaratkan salah satu pihak tu kedua-dua pihak mencapai umur, tidak disyaratkan. Bahkan sekiranya yang disentuh itu anggota kemaluan itu terputus, na'udzubillah min zalik, hafizanallahu wa iyyakum, Allah Taala jaga dan pelihara semua, disentuh kemaluan yang sudah terputus, asalkan di segi orang yang melihat anggota yang terputus itu, dari segi namanya masih disebut zakarun, masih disebut qubulun, masih disebut sebagai qubul, masih dikenal sifat dia sebagai kemaluan ataupun sebagai halaqah dubur, dia sentuh dengan bahagian yang kita nyatakan tadi, semuanya tetap membatalkan wuduk. Dalam Nailul Rajak Tuan Syekh kita sebut perbezaan secara jelas lah, beberapa perbezaan. Kita tutup kita punya perbahasan malam ni. Beza di antara bersentuhan kulit lelaki dan perempuan itu,
dan juga dengan memegang massul massu qubul al-massu menyentuh kemaluan ni tadi. Ada beberapa beza lah, beberapa beza antara kedua-duanya. Antaranya disebut di sini, kita baca beberapa perkara, kita ambil petik sikit-sikit saja. Ulima mimma marra, diketahui daripada apa yang kita bincang tadi, annal massa yukhaliful lamsa fi samaniyati umurin. Massu zakar ataupun massu qubul, menyentuh kemaluan, berbeza dengan bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit tadi pada 8 perkara. Kita ambil sikit saja. Yang pertama, dalam bab al-massu ini, memegang kemaluan itu, yang pihak yang memegang sahaja yang akan menjadi batal, dunal mamsus, tetapi tidak batal pihak yang dipegang. Tidak batal pihak yang dipegang, kecuali kalau sebab perkara yang lain lah. Kecuali kalau yang bersentuhan tu dua jantina yang bersentuhan kulit. Ini sebagai contoh lah, sebagai contoh. Kita bagi contoh yang anak itu belum balik lagi, tetapi anak yang sudah mumayyiz, dia ambil wuduk sah semua. Lalu dia umur baru lagi darjah 2 darjah 3, tapi dia minta tolong, ataupun mak dia tolong basuhkan kencingnya. Kencing batal lah wuduk dia. Cuma kita nak bagi tahu kalau bersentuhan lah, kita tolak tepi cerita kencing tu. Jadi disentuh kemaluannya oleh ibu dia untuk nak cek rawatan ke apa, ataupun ada uzur ke apakah. Jadi yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh tidak batal. Yang disentuh itu tidak batal atas dasar menyentuh. Okey, berbeza dengan bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit, yang menyentuh dan yang disentuh di sisi mazhab Syafi'i, kedua-duanya batal. Tak kira yang menyentuh itu ataupun yang disentuh itu ada tujuan, ataupun kata apa, tak sengaja ke tak sengaja, semuanya batal kedua-dua pihak. Yang bersentuhan, yang disentuh dan yang menyentuh. Beza dengan yang al-massu, memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu, yang memegang itu sendiri yang akan batal. Yang keduanya, annahu la yushtaratu fil masih ikhtilafin naum. Jadi kita dah sebut dah, dalam bab menyentuh kemaluan tidak disyaratkan berbeza jantina. Bi khilafil lams, berbeza dengan persoalan iltiqaul basyarah. Iltiqaul basyarah, bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit disyaratkan berbeza jantina. Yang ketiga, Tuan Syekh kata annal massa qad yakunu fi syakhsil wahid. Sentuh kemaluan boleh berlaku pada seorang individu yang sama. Bi khilafil lams, berbeza dengan bersentuhan kulit, mesti dengan dua pihak. Yang keempat, memegang kemaluan ni kan jadi batal hanya dengan kawasan yang kita sebut tadi, bi batinil kaf, bahagian dalam anggota, bahagian dalam tapak tangan dan jari. Berbeza dengan bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Pada mana-mana juzuk badan sekalipun, sekiranya bersentuhan, batal kedua-dua pihak. Tapi kalau bab memegang kemaluan itu mesti dengan bahagian dalam batin tapak tangan ini. Itu yang batal. Kalau sentuh belakang, ataupun sentuh dengan siku, ataupun sentuh dengan bersentuhan dengan anggota-anggota yang lain, tidak membawa kepada batal wuduk di bawah fasal ataupun bawah tajuk memegang kemaluan. Okey. Yang kelimanya, menyentuh kemaluan ini tidak khusus kepada ajnabi saja, bahkan boleh berlaku batal sekiranya yang memegang kemaluan itu masih lagi ada hubungan mahram, tetap batal kemaluan di bawah pembatal yang keempat ini. Adapun bersentuhan mesti disyaratkan ajnabi. Yang keenam, beza dia, menyentuh kemaluan ini walaupun terputus anggota itu tadi, kita sebut, kita doa Allah Ta'ala jauhkan perkara yang tak elok ni, hafizanallah wa iyyakum, akan masih membatalkan wuduk sekiranya anggota itu dilihat
dan masih dikenali, dan orang kata apa, sifat dia bila orang tengok orang akan panggil, orang akan sebut ini apa, zakarun, ini kemaluan, ini kemaluan. Tapi sekiranya daging itu sudah hancur sehingga tak dikenal, maka orang tak sebut dah apa nama dia, orang dah tak sebut sebagai qubul, orang tengok pun orang tak sebut sebagai kemaluan. Maka kalau kita pegang sekalipun tidak membatalkan. Tapi kalau kata masih disebut, masih dilihat dan sifat dia orang kenal, orang tengok sebagai kemaluan dan dipegang, batal lah wuduk. Yang ketujuhnya, memegang kemaluan ni mesti khusus dengan libat anggota kemaluan lah. Al-farju, kemaluan depan, dan halaqah dubur tadi. Adapun bersentuhan lelaki dan perempuan, tak ada pengkhususan bahagian mana. Asalkan kulit muka ke, kulit tangan ke, kulit kaki ke, bersentuhan dua kulit tadi, maka batal lah wuduk. Disebabkan oleh apa, bersentuhannya dua kulit. Dan yang ke-8-nya, menyentuh kemaluan itu tidak disyaratkan mesti capai umur yang dikatakan kabir tadi. Bahkan kalau menyentuh kemaluan bayi sekalipun, tetap akan membatalkan pihak yang menyentuh itu tadi. Akan membatalkan pihak yang menyentuh. Berbeza dengan bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit tadi kita dah sebut mesti kedua-dua pihak telah mencapai umur yang kita katakan kabir tadi. Dia panggil balagha hadda syahwati, telah mencapai had yang disebut had syahwah yang kita sebut tadi. Maksudnya bila jantina yang sebaliknya lihat kepada ataupun pada pihak yang lagi satu tu sudah ada kecenderungan hati dengan tahap umur yang kita katakan umur yang sudah sampai tahap yang kita kata matang tu tadi. Jadi ini sahajalah 4 perkara yang membatalkan wuduk di sisi mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni. Moga-moga ada kebaikan daripada muzakarah kita pada malam ini. Dan insya-Allah untuk kelas yang akan datang kita akan bincang pula perkara-perkara yang diharamkan kepada orang-orang yang terbatal wuduknya, dan juga orang-orang yang berhadas besar ini. Apakah perkara yang diharamkan ke atas orang-orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar ni? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita berhenti di muka surat 28 Kita berhenti di muka surat 28. Ini 24 bulan Ogos 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.